Pernah dengar tak lagu Rasputin, nyanyian lagu Boney M? Kalau tengok pada lirik lagu tu, sebenarnya menceritakan kisah seorang lelaki yang bernama Grigory Yefimovich Rasputin, ataupun panggilan manja dia Rasputin. Rasputin ni siapa? Sebenarnya dia adalah salah satu asbab ataupun penyebab kejatuhan sistem beraja Rusia. Kisah ringkas dia, Rasputin ni dia ada keistimewaan lah, kuasa mistik yang boleh menyembuhkan penyakit, kebal, dia boleh buat prediction, dan rupa paras pun ada. So one day dia dilantik oleh kerajaan diraja, iaitu Raja Nicholas II, untuk menyembuhkan anaknya. Anaknya ada satu penyakit rare lah pada waktu tu. Jadi Rasputin ni ditugaskan khas untuk menyembuhkan anak raja je pada waktu tu. Nak dijadikan cerita, pemaisuri raja ni boleh pula syok dekat si Rasputin ni. Tak ada kerja agaknya, syok dekat si ahli nujum negara. Bila ada pengaruh macam tu, dia kita kenal lah pada waktu tu. Kerabat-kerabat diraja, pegawai-pegawai kerajaan bengang ada. Kerana dikatakan Rasputin ni dah cuba perangai tak senonoh. Mula nak buat ajaran sesat, buat seks songsang. Jadi kerabat diraja ni dah macam tak puas hati dengan dia. Tapi disebabkan raja ada pada tu, macam let lu. Pada satu hari berlaku perang dunia pertama, dan Rasputin ni pula dah predict, dia katakan bahawa Rusia akan mengalami satu malapetaka. So Nicholas II ni pula memimpin tentera pergi perang. Yang peliknya, yang bijak laksana bulannya, dia pergi letak permaisuri dia memangku kerajaan pada waktu. Bijak lah, bagus sangat. So Rasputin ni makin kuat lah pengaruh, sebab si permaisuri ni syok kat dia. Jadi pegawai-pegawai kerajaan ni cubalah cucuk jarum, cakap kat permaisuri yang Rasputin ni perangai tak senonoh. Permaisuri raja pada tu bengang, pecat orang yang mengadu tu, sebab dia katakan Rasputin ni orang yang budak baik, jangan kacau, orang gitu lah. So Rasputin ni makin kukuh. Pegawai-pegawai yang tak puas hati ni makin bengang, sampaikan diorang buat rancangan pada 1914 dia upah pelacur untuk bunuh Rasputin. Upah pelacur, macam bijak ya. Sampai satu malam dia membunuh Rasputin dengan cara tikam dekat perut Rasputin. Dia hidup sebab dikatakan dia ada kebal. Katanya kebal lah. Maka diorang pun buat satu perancangan lagi, tak puas hati. Pada 1916 dia panggil lah Rasputin ni datang ke rumah untuk makan-makan macam tu. So dia letak dekat cawan minuman Rasputin racun. Kekuatan racun ni boleh membunuh 5 orang lelaki dewasa. Kuat lah tu. So Rasputin ni minum, tak mati tu. So diorang bengang, Rasputin minum tak mati, hari tu kena tikam tak mati. So dikatakan pula kenapa Rasputin ni tak mati, sebab dia dah ambil alkohol banyak. So racun ni tak efekkan dia. Tak tahulah apa kaitan alkohol dengan racun ni boleh hidup pula kan. Jadi dia orang bengang, dia tembak Rasputin di belakang, kedebab jatuh orang tu. Hidup lagi, dia merangkak keluar rumah. Yang geng-geng ni tak puas hati, dia tembak lagi, yang pukul lagi, tak mati lagi orang tua tu. So sama ada memang dia ni ada ilmu kebal, pakai jin ke apa, ataupun yang si penembak ni noob, tak reti tembak. Pihak-pihak yang memusuhi dia ni tangkap, ikat, bungkus. Waktu tu diorang ingat dah mati dah Rasputin ni, padahal tak mati lagi. Buang dalam sungai. 3 hari kemudian dia jumpa balik mayat tu, memang dah mati lah. Memang confirm mati lah time tu. Apa tujuan diorang buat sini? Diorang buat sini sebab waktu tu pengaruh raja dah makin terhakis. Rakyat dah mula hilang kepercayaan, tapi lebih suka kepada Rasputin. Jadi diorang bunuh Rasputin ni sebab nak kembalikan kepercayaan kepada raja, untuk mengukuhkan kuasa, katanya lah. Jadi Rasputin ni sebelum dia mati, dia dah predict yang dia akan mati. So dia cakap kalau dia dibunuh oleh rakyat biasa, maka kerajaan sistem beraja ni akan kekal untuk berabad-abad lagi. Tapi kalau dibunuh oleh orang-orang diraja, kerabat-kerabat diraja, maka rakyat Rusia sendiri yang akan bunuh semua keturunan diraja. And 2 tahun lepas tu memang mati pun semua keturunan diraja. Tidak ada seorang pun tinggal, sehingga ke hari ni Rusia tidak ada sistem beraja. Jadi sama ada betul ke predik dia, tu kan persoalan. Sebab boleh jadi Rasputin ni dia dah kaji benda tu, dia tahu yang semua orang suka dia, maka kalau dia mati orang akan tuntut bela ke atas dia. Boleh jadi prediction dia sebab atas kajian, bukan sebab dia tu predict ke dia tu guna apa ke apa sihir ke tak. Jadi apa yang nak diberitahu tentang sini, bahawa Rasputin ni merupakan sebahagian sejarah besar untuk Rusia yang memberi kesan sehingga hari ini. Nasihat untuk kita, berhati-hatilah terhadap ketaksuban kita kepada seseorang, terhadap politik ke apa ke, kerana boleh membinasakan kita sendiri. Kerana binasa tu, tengok macam mana Rusia hilang sistem beraja dia. Kita tak nak benda tu berlaku dekat negara kita, insyaAllah.